terlalu jauh pergi ke tajuk ini. Hanya beberapa masa saja anak pernah mengikuti kursus-kursus ini, dan banyak kelas-kelas yang kami anjurkan di Paribunta ini, di kelas mu'alaf di sini, dan salah satunya adalah tajuk kristinisasi. InsyaAllah tanpa melengahkan masa, kita melihat sedikit mungkin sejarah lah. Kita tak bincang Kristian itu macam mana, bentuk macam mana, semua maklum, dan ini perlu satu pembincangan yang lebih luas lagi. Kalau kita lihat kepada sejarah gerakan kristinisasi ini, dia merupakan satu gerakan yang sangat terancang, yang istilah dia mendunia lah, sedunia, yang mana dia telah dimulai gerakan dakwah ini, pemurtadan Kristian ini terhadap umat Islam. Boleh dikatakan kalau ditarik sejarah ke jauh, boleh dikatakan dia dimulai oleh seorang yang bernama Raymond Lull. Dia dianggap seorang teologis dan penyair lah. Dia yang memulakan Andalusia dan Afrika Utara semasa kerajaan Islam Spanyol masih tertegak sangat jauh. Dia membuka sekolah pada ketika itu dia membuka sekolah-sekolah untuk misionari ini pada tahun 1276. Dia telah mula berdakwah kepada negara-negara Islam. Dalam usaha dia ini, pada ketika itu kita tahu bahawa Andalusia ini dia diperintah oleh orang Islam, yang mana Spanyol dan Andalusia lebih luas pada ketika itu diperintah oleh orang Islam, dan hukum-hukum Islam berlaku. Dia pernah dipenjara, dia pernah dibuang daerah, pernah dihalau, tetapi selepas itu usaha dia tetap diteruskan. Kegigihan dia lebih 700 tahun dulu, yang mana dia telah merintis dakwah ini, pemurtadan ini. Dan kita lihat hasil-hasil selepas itu, banyak tempat-tempat negara-negara Islam, termasuk yang dia dakwah mula itu di Spanyol, di Andalusia jatuh. Dia sebagaimana kita tahu, dia mempunyai kepakaran dalam teologi. Dia berhujah dengan orang Islam. Dia mensasarkan orang-orang Islam dan dia berdebat. Dia dah mula lebih awal lagi. Namun selepas itu, peringkat demi peringkat, selepas dia ada gerakan yang lebih tersusun di bawah pemerintahan negara, boleh kira permulaan siri penjajahan empayar Islam, empayar Kristian Eropah. Mereka pada ketika itu baru membuat penyusunan yang rapi, seperti yang dibuat oleh Pope Alexander VI, yang mana pada ketika itu dia telah membahagi dunia ini, telah membahagi kepada dunia baru, dibahagi. Sebelah ini kamu ambil, sebelah ini kami ambil. Spanyol dan Portugis. Dia telah membagi pada ketika itu. Maka banyak tempat telah dijajah oleh Spanyol, Portugis, kemudian selepas itu Inggris, kemudian selepas itu Belanda, dan mereka telah membagi-bahagi negara-negara orang Islam untuk tujuan kristinisasi. Ini jauh sejarah sebelum ini. Dan selepas itu kalau kita lihat juga sejarahnya, bermula siri penalukan dua kuasa besar Eropah pada ketika itu disebut sebagai, ataupun dengan helah mencari kekayaan, kan, cari di Semenanjung Malaysia, di Indonesia, di Nusantara kita sebut apa, ada kekayaan, kan, kemudian di Afrika, dengan dalih mencari kekayaan, kemegahan. Tetapi tujuan utama mereka ini menyebarkan ajaran Bible. Ini
terhasil daripada dendam lama mereka, dendam perang salib, yang mana mereka telah tewas di tangan orang Islam, Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian mereka dendam kepada orang Islam seluruh dunia dan telah menjajah orang Islam di mana sahaja berada. Dan timbullah kekejaman-kekejaman penjajahan Eropah, banyak buku-buku sejarah dalam mencatatkan kekejaman mereka. Pada kurun ke-18 dan 19, pusat kaderisasi pendakwah Kristian Protestan. Mereka ada Kristian biasa dan Protestan, dan mereka ni saling tarik menarik juga. Dan mereka buat sekolah masing-masing. Kristian Orthodox buat, kemudian Protestan juga mereka buat, dan mereka saling sama-sama saling ganding bahu untuk berdakwah kepada orang Islam. Pada kurun ke-19, awal 20 ni timbul beberapa lagi tokoh pendakwah, yang mana daripada tokoh-tokoh yang besar ini, mereka dapat meruntuhkan satu kerajaan Islam yang sangat besar sekali, iaitu Khilafah Islamiyah, Khalifah Islam pada ketika itu. Dan itu merupakan satu perancangan utama mereka, sebab banyak tempat yang mereka nak menjajah, tetapi disebabkan ada kekuatan khalifah di Turki pada ketika itu. Walaupun khalifah itu berada di Turki, tapi kekuasaan meliputi jajahan-jajahan sampai ke Nusantara. Ada kekuasaan apabila negara-negara ataupun kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini dimasuki oleh penjajah, maka Turki, Khalifah Islam di sana mengirim apa-apa saja bantuan. Maka tujuan yang utama sekali mereka untuk menjatuhkan Khilafah Islamiyah, dan selepas itu mereka berleluasa untuk menjajah di sekenap pelosok negara orang Islam. Pada kurun ke-18, ke-19, ke-20 hingga sekarang ini, jadi mereka telah ada gerakan yang sangat tersusun sekali, yang sangat terlatih, yang mana mereka mempunyai dana yang sangat banyak sekali penyebaran dakwah mereka. Maka kalau kita lihat kepada sejarah awal ini, daripada zaman dulu lagi mereka telah ada satu strategi, ada taktik untuk menyerang orang Islam ni. Bukan sekarang, dulu lagi, yang mana mereka pada ketika itu telah menyusun peta di depan mereka, dan mereka merancang untuk mengkristiankan orang-orang Islam. Jadi ini taktik perancangan yang rapi ini perlu juga kita susun untuk melawan dakwah mereka. Dan selepas itu, kalau kita lihat di Aceh, Aceh pada ketika itu zaman kegemilangan Pasai, kemudian Sultan Iskandar Muda, mereka mengirim seorang yang sangat hebat sekali, Senok, dia Belanda, Senok Honkronch, seorang rakyat Belanda, yang mana dia sejarah dia panjang. Dia pergi ke Mekah, ke Saudi, dia memeluk Islam, pura-pura memeluk Islam. Dia belajar Al-Quran, dia belajar tafsir, dia belajar hadis, dia menjadi seorang ulama. Memang tidak ada siapa yang syak. Dia orang yang berselindung. Maka dia dikirim ke Aceh menjadi ulama di Aceh, sehingga dia dapat membaca setiap taktik-taktik, setiap perancangan-perancangan ataupun kelemahan-kelemahan yang ada di kalangan orang Islam, sehingga Belanda boleh masuk ke Aceh. Tapi walau bagaimanapun, selepas itu dia dapat diketahui dan dia telah dihalau daripada Aceh. Ini kisah dia sangat-sangat panjang. Jadi kalau kita lihat satu perancangan yang sangat dahsyat sekali, kan, dia sampai masuk Islam, pura-pura masuk Islam, kahwin dengan orang Nusantara tapi yang berada di Mekah, kemudian balik ke Batavia, nama lama kepada Jakarta, kemudian duduk Jakarta, dari Jakarta dia dikirim ke Aceh, sebab di Nusantara pada ketika itu di Indonesia
yang paling kuat sekali pegangan Islam adalah di Aceh. Selepas mereka merancang, selepas Aceh ni dapat dikristiankan, mereka dapat kristiankan seluruh Indonesia. Tapi kalau kita lihat kepada taktik mereka yang sangat baik, dana mereka yang sangat banyak mereka keluarkan untuk mendakwah orang-orang Islam di Nusantara ni, tetapi sangat disayangkanlah kalau kita lihat kepada perancangan tu tidak padan. Mesti orang-orang kita lagi hebat pegang kepada agama Islam ini. Di zaman sekarang mungkin perancangan-perancangan mereka ni lebih dahsyat lagi. Sebenarnya kalau kita pergi secara khusus kepada perkembangan dakwah gereja di tanah Melayu ini secara khusus, sejarah pendakwahan pihak gereja di tanah Melayu ini bermula semenjak penjajahan Portugis di Melaka. Bahkan sebelum itu lagi. Semasa Portugis masuk ke Melaka itu ada catatan. Sebelum itu ada juga pendakwahan mereka ini, tapi tidak ada catatan yang konkret. Walaupun di sini disebut dakwah mereka ni dia tak sebut tak berhasil, tapi kurang berhasil. Kurang berhasil dari sudut mengkristiankan orang Islam, tetapi mereka juga disebut boleh berjaya untuk menjauhkan orang Islam ni daripada ajaran orang Islam. Ini impact yang besar lah. Walaupun orang Islam tu tetap orang Islam, tapi ajaran Islam tu tidak ada dah dalam kalangan orang Islam. Ini juga disebut di sini bahawa serangan orang-orang Portugis ke Melaka ini juga dendam perang salib, kekalahan perang salib mereka. Dan mereka apabila sampai ke tanah Melayu, mereka telah menangkap para pejuang Melayu yang menentang Portugis, merantai mereka sambil dipaksa mereka itu untuk bekerja, dan mereka memecahkan kubur-kubur sultan dan memecahkan batu bata di masjid-masjid. Ini mungkin sejarah ni kalau kita jawab dalam peperiksaan tak luluslah kan. Pintu gerbang Formosa tu yang kita selalu kalau pergi Melaka tu ambil gambar apa semua kan, bangga. Yang kita banggakan itu sebenarnya disebut oleh ahli sejarah yang kita sebut pro-Islam ini. Dia diambil daripada batu bata yang diruntuhkan daripada masjid. Batu bata yang dipecahkan daripada kubur sultan-sultan ini, dan mereka menjadikan satu pintu gerbang Formosa. Jadi itu sangat kita sedihlah. Mana kalau selepas ni kita pergi Melaka, kita tak ambil gambar lah, tak berbangga dengan apa yang kita bangga sebelum ini. Mereka juga turut dipaksa untuk membangun gereja. Ini pada tahun 1513 lagi. Pada tahun selepas itu, mereka menyebut bahawa mereka, ini Palang Salib telah menang selepas itu kepada Bulan Sabit. Maknanya mereka telah dapat menakluk Melaka. Walaupun penaklukan Melaka ini dijadikan pusat gerakan dakwah, digunakan pelbagai sebagai pangkalan oleh mereka ini, yang mana kita tahu Melaka pada ketika itu menjadi satu pusat perdagangan dunia. Mana mereka kalau mereka dapat Melaka, mereka dapat kontrol semua. Dapat kontrol semua di Nusantara ini. Maka Melaka mereka jadikan satu markas utama bagi mereka. Dan mereka akan menakluk rantau ini. Tetapi nampaknya perancangan mereka ni kurang berhasil kan. Apabila mereka menakluk Melaka, maka ada kerajaan-kerajaan seperti kerajaan Aceh, kerajaan di sekeliling Melaka itu membantu untuk melawan Portugis. Maka mereka terhad bergerak untuk mendakwah orang-orang di sekelilingnya. Dan mereka juga telah meminta bantuan ataupun membawa serdadu-serdadu mereka, askar-askar mereka daripada Afrika masuk, daripada India pada ketika itu, daripada China mereka bawa masuk sama ada untuk bekerja
ataupun untuk membantu askar-askar mereka. Kemudian selepas itu mereka membahagikan kepada Belanda, pada kefahaman yang lebih lagi ada perbezaan fahaman dengan fahaman Portugis ini. Apabila British datang ke tanah Melayu, mereka datang dengan lebih tersusun lagi. Kalau sebelum ini perancangan ada, tapi selepas itu British lebih tersusun lagi untuk menyebarkan dakwah. Walaupun disebut dalam buku-buku sejarah ini mereka berdagang rempah kan, bawa hasil daripada sana ke sini, daripada sini ke sana, tapi ini semua berselindung sebalik rempah. Tujuan utamanya adalah untuk dakwah kristenisasi mereka. Dan mereka telah mempelajari tentang sejarah orang Melayu, macam mana bentuk keadaan orang Melayu supaya mereka mudah menjajah. Begitu juga mereka telah menjajah seperti mana menjajah orang Melayu ni di tempat-tempat lain. Walaupun penumpuan dakwah di tanah Melayu ketika itu adalah terhadap orang-orang Cina, mereka, kita kata orang Melayu ada, tapi lebih fokuskan kepada orang Cina, orang India kan. Pembukaan gereja kepada mereka, gereja yang pertama dibuka di Singapura, Stanford Raffles pada 27 Jun 1823 kan. Kemudian menyediakan tapak-tapak perkuburan, dan selepas itu kepada orang-orang Islam, mendidik anak-anak orang Islam untuk mereka belajar tentang Kristian, memberi tanah seluas 500 ekar. Ini semua dalam usaha perancangan mereka. Pada peringkat selepas orang Cina, orang India, dan mereka ini telah memberi satu bidang tanah 500 ekar rancangan untuk orang-orang Islam, orang-orang Melayu yang mana mereka tinggal di situ, diberi kemudahan ekonomi kan, diberi bantuan dan sebagainya, tapi dengan syarat anak-anak mereka ni kena sekolah mubaligh. Tapi perancangan mereka ini juga gagal. Dengan tujuan mereka untuk memudahkan nak mengkristiankan anak-anak Melayu ini. Kemudian kalau kita lihat daripada hasil mereka ini, kalau kita lihat kepada keberhasilan dakwah mereka ni daripada penjajahan, di sini disebut pada tahun 2020, peratus orang yang masuk Kristian ini adalah lebih tinggi daripada masuk agama-agama lain. Ataupun unjuran kenaikan orang Islam dengan Kristian ni lebih tinggi, Kristian lebih tinggi. Ini disebut pada tahun 2010, pertambahan unjuran yang masuk Kristian ini adalah lebih tinggi, 1.9 di sini disebut, ataupun seramai 2,617,157 orang. Mana dakwah mereka boleh dikatakan berjaya lah. Kalau agama-agama lain, dia perkembangan mungkin tidak sangat ketara. Kalau kita lihat kepada tahun sebelumnya, 10 tahun sebelumnya, perkembangan penganut ataupun pertambahan penganut Kristian ini kurang 1.2%, kurang 1.2% berbanding tahun 2000 ke 2010. Mana naiklah 1.9%. Maknanya kalaulah ada 10 orang yang bertukar agama, mungkin 3 orang masuk Islam, 4 orang masuk Kristian, 2 orang masuk Hindu mungkin, ataupun seorang masuk Hindu. Begitulah
peratusan. Untuk perancangan kristianisasi di Malaysia ini, mereka telah mengambil model yang mereka telah buat di Korea Selatan. Sebab di Korea Selatan ni Kristian paling berjaya sekali. Kalau di Asia Timur ini, yang paling berjaya sekali adalah di Korea Selatan. Mereka telah merancang selama 40 tahun. 40 tahun sampai tahun 70-an, 80-an ini, bermula 70-an sampai 80-an ini, mereka telah berjaya hampir 40%. Hampir 40% penduduk Korea Selatan ini yang berjumlah 48 juta ini menganut agama Kristian. Insya-Allah lah. Sebab tu mereka mengambil model langkah-langkah ataupun cara-cara mengkristiankan orang orang Korea Selatan kepada orang Malaysia. Tapi berbezalah sebab mereka tak ada agama pada asalnya, manakala kita ni ada pegangan Islam. Kalau di Afrika, mereka mengambil sistem yang mereka buat kepada Nigeria, yang mana mereka sangat berjaya di sana. Jika kita rujuk kepada bahan kajian penyembahan Kristian ni, para mubalik mereka berjaya menambahkan kadar bilangan penganutnya yang lebih besar daripada kejayaan dakwah ataupun dakwah Islam. Jadi dakwah mereka ni lebih berjaya daripada dakwah kita. Dan dakwah kita ni kalau kita suka buat, tak suka kita tak buat kan. Kalau rasa sedap badan kita buat, kalau rasa badan tak sedap kita tak buat kan. Jadi berbeza. Sebab tu apabila ramai orang yang keluar daripada Islam ataupun tak ramai orang masuk Islam, kita kena persoal diri kita kenapa. Ini usaha kita tidak terancang, kemudian kita buat sambil lewa berbanding dengan apa yang mereka buat. Ini kita tak sebut lagi apa yang berlaku di Sabah, di Sarawak kan, satu perancangan. Mungkin kena ada satu tajuk lagi macam mana perancangan mereka kepada Sabah dan Sarawak. Ya, sehingga hampir-hampirlah keseluruhan Sabah Sarawak itu mereka dapat ambil ataupun dapat kristiankan. Kalau kita lihat kepada sejarah, sebab penubuhan Perkim kan, sebab penubuhan Perkim itu kerana nak melawan dakwah orang Kristian di Sabah Sarawak, di Sabah dan Sarawak ni. Maka Perkim berkata itu hanya satu-satunya dakwah yang dihasilkan oleh kita sebut kerajaan lah untuk melawan mereka. Pada peringkat permulaan mungkin mereka boleh melawan. Tapi selepas itu Perkim banyaklah perkara-perkara yang timbul sampai sekarang ini. Dan dakwah mereka ini dia ada satu istilah sebut mereka ini telah menjadikan diri mereka ini, kalau kita sebut apa, berkorban ataupun berjuang fi sabilillah. Mereka ada juga. Ini sebut dakwah yang halus ataupun agenda-agenda mereka yang tersirat di seluruh dunia ini. Kalau kita ada spirit Al-Quran, hadis kan, untuk kita berjuang fi sabilillah, mereka juga ada spirit-spirit tertentu mereka yang mereka sebut sebagai evangelis antarabangsa, yang mana ini satu perkara yang membuatkan mereka semangat apabila nak berdakwah. Dan mereka mempunyai strategi-strategi yang tertentu. Tak dapat kita ulaslah secara panjang strategi mereka. Bahkan kalau kita baca, seolah-olah dia bukan agenda yang tersirat lagi. Dia tersurat. Tetapi apabila masuk ke lapangan ini ataupun ke gerak kerja ini, kita tak nampak kerja mereka. Kita tak nampak. Kita nampak mungkin mereka membantu kan, menolong dengan kasih sayang, tetapi itulah agenda mereka yang sangat halus sekali.
tidak mudah untuk kita nak menjelaskan kepada masyarakat. Salah satu strategi yang diwawarkan mereka ialah apa yang disebut sebagai jendela 10-40-10-40, merujuk kepada negara-negara yang terletak di garis lintang 40 darjah. Ini mungkin ada istilah yang membuat mereka semangat ni. Di antara gerak kerja mereka juga ialah berselindung di belakang misi-misi kemanusiaan. Dan ini jelas sekali lah. Kita selepas itu baru kita tiru kan. Mereka lebih awal lagi. Anda teringat pada ketika tsunami, siapa tak tahu tsunami di Aceh. Kebetulan masa tsunami itu Ana ada di Aceh, balik atas urusan kerja atau urusan keluarga. Beberapa hari itu jadi tsunami. Kan? Jadi tsunami. Selepas tu tak boleh balik sini dah. Apabila jadi tsunami, yang membantu hari pertama tu yang bantu tu Kristian daripada Medan. Hari pertama tu tsunami pagi dan pukul 8 gempa pukul 8 suku, pukul 9 pukul 10 tu jadi tsunami. Petang tu pukul 3 4 tu terus lori-lori bantuan daripada Medan datang. Anda tak ingat dah dia punya nama tu. Nama kasih sayang lah, nampak kasih sayang. Tapi di mana orang Islam kan yang dekat, orang Islam ada, bukan tak ada, di Aceh sendiri orang Islam. Tapi yang membantu tu mereka. Ini mereka berselindung di sebalik kemanusiaan. Mereka tu ada duit siap-siap dah. Kita kalau ada jadi bencana apa-apa, hari ni jadi, besok baru teringat nak kumpul duit. Nak buat tabung lah nak tu. Selepas seminggu baru ada duit. Kan? Selepas seminggu baru kita nak pergi tolong. Duit tak ada. Tidak ada perancangan. Mereka ada perancangan. Hari pertama jadi terus datang. Maka selepas itu banyaklah kes-kes anak-anak yang hilang mereka bawa kan. Kemudian banyaklah yang telah dikristiankan kerana duit. Hari ketiga tu baru ada NGO-NGO Islam. Hari ketiga. Dapat kita bayanglah hari pertama, hari kedua tu apa mereka buat kan. Seperti mana yang mereka juga lakukan di Afghanistan kan. Timbulkan satu isu di Iraq, Saddam Hussein ada bom pemusnah, kemudian masuk serang, habis hancurkan tempat-tempat Islamik dan sebagainya, kemudian habis hancur semua, tinggal. Bergaduhlah sama sendiri. Sampai sekarang habis semua. Apa tu jadi Afghanistan? Ini semua perancangan. Bukan kita kata dia terjadi kerana apa yang kita nampak terjadi di depan mata kita, tapi perancangan mereka untuk melemahkan orang Islam itu sendiri. Mereka juga lakukan sedemikian di kawasan-kawasan yang dilanda malapetaka seperti bencana yang disebut tadi tsunami di Aceh dan sebagainya lah. Dengan alasan kebajikan untuk menolong, untuk membantu masyarakat. Tetapi motif di sebalik itu lebih jelas adalah prestasi mereka. Walaupun tidak banyak apa yang mereka dapat seperti apa yang berlaku di Aceh, mereka ambil anak-anak dan selepas beberapa tahun, 5 ataupun 6 tahun lepas, telah ada padri Aceh. Ini tak pernah terjadi lah. Tak pernah terjadi dalam sejarah. Padri daripada Aceh, bercakap bahasa Aceh, boleh baca Quran, boleh tafsir, boleh ni, mereka balik. Tapi tak balik ke Aceh lah. Mereka tackle orang-orang Aceh yang berada di luar untuk mereka kristiankan. Ini hasil daripada usaha mereka dulu. Masa tsunami, mereka hantar bantuan-bantuan, di situ mereka buat kristian. Apa yang berlaku ataupun polemik di negara Islam ataupun di tanah air kita ini, di Malaysia ini sebenarnya adalah lebih kurang juga. Kan? Mungkin berbeza, mungkin kita akan sebut nanti beberapa bentuk yang lain, tapi tujuannya ke situ juga. Mereka juga ada satu strategi yang sangat ampuh juga, gerakan dalaman mereka. Gerakan dalaman ni sangat bahaya sekali. Kan? Kalau dulu mereka serang dengan meriam, kita
kita boleh lawan balik. Tetapi kalau mereka serang daripada dalam, sangat bahaya sekali ya, kita tak tahu. Isu-isu murtad yang berlaku di kalangan kita ini kebanyakannya serangan daripada dalam. Yang mana orang-orang Islam, tu anak-anak orang Islam ni kadang-kadang mereka mengubah agama tanpa diketahui oleh mak ayah. Ini disebabkan serangan-serangan dalaman. Mungkin kita pernah dikejutkan satu tempoh hari dulu seorang yang accident meninggal kan. Kemudian apabila dibuka tudung dia ada salib kan, ada salib. Dia sebenarnya telah masuk Kristian, telah beramalkan dengan Kristian lama dah. Cuma dia tak tunjuk kepada kawan-kawan dia, kepada ahli keluarga dia, berselindung di sebaliknya. Jika seorang anak muda itu terpedaya dan murtad meninggalkan Islam, mereka ini boleh mengamalkan amalan-amalan ataupun berselindung di sebalik amalan-amalan. Amalan-amalan yang zahir lah, seperti tudung, kadang-kadang bagi nampak mak ayah semayang. Ini juga apa yang mereka lakukan. Solat kadang-kadang depan mak ayah. Kalau mereka, ini mungkin jadi sama dengan iman orang Syiah, taqiyah. Bila mereka seorang-seorang, mereka taqiyah. Mereka tutup i'tiqad mereka. Bila mereka ramai, baru mereka zahirkan. Dan mereka ni telah ramai sebenarnya. Ada kajian-kajian dibuat, mungkin sebelum ni ada kajian dibuat. Kadang-kadang kita terkejut kan, betul ke banyak tu? Kita kalau jadi sesuatu baru kita nak rasa betul tak betul. Keadaan ataupun bilangan-bilangan yang disebut. Kalau mereka meninggal dunia, mereka tak kisah pun kan, dia nak dibandingkan dengan ajaran Islam, nak sembayangkan. Bagi mereka tak kisahlah. Sebab kehidupan mereka ini telah bersama dengan ajaran Kristian. Mayat mereka ada juga mereka tak tuntut kan, tak tuntut. Sebab tidak ada hitam putih dari sudut perundangan. Kalau kita sebut mengkristiankan orang-orang Melayu ataupun orang-orang Islam ni, bermakna memurtadkan mereka. Memurtadkan. Kalau kita tahu hukum murtad ini, hukum dia bunuh kan. Tetapi walaupun begitu, ada ulama mengatakan bahawa kalaulah dia murtad, dia mengajak orang kepada murtad, ini dibunuh. Kalaulah dia murtad tapi dia tak mengajak orang kepada murtad, yang ini tidak dibunuh. Wallahu a'lam. Dia ada perbincangan yang panjang tentang hukum murtad ini. Kalau kita lihat kepada kekuatan yang ada di Malaysia ni ada satu kekuatan, ada perlembagaan ataupun peraturan-peraturan yang menjaga Islam ini. Perkara 11/4 ni, Perlembagaan Persekutuan, makna ini satu perkara yang boleh menjaga Islam itu sendiri. Kalau di Indonesia tak ada. Sebab tu bagi mereka ni lebih luas. Kritisasi yang utama sekali untuk masuk ke Malaysia ni daripada untuk masuk ke Malaysia daripada Indonesia. Sebab di sana lebih mudah, peraturan tak ada. Kalau di sini ada kekangan dengan perkara 11/4 ini. Tindakan awal kita untuk mendepani ancaman-ancaman pemurtadan ini, di antaranya adalah mesti kita mengingat pesanan-pesanan dalam surah-surah Al-Quran tentang apa yang disebut walan tarda ankal yahud walan nasara kan. Ini semua perkara yang perlu kita baca kepada anak-anak kita.
perancangan-perancangan mereka sampai bila? Sampai bila-bila pun mereka tidak akan redha dengan orang Islam ini. Mereka akan buat apa saja tipu daya, tipu helah, perancangan. Sedikit demi sedikit anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang-orang Islam ini yang seakidah dengan kita bersama dengan mereka. Dan orang Islam perlu diberi pendedahan juga. Sebenarnya orang Islam perlu diberi pendedahan tentang tipu daya helah mereka ini, perlu diberi pendedahan. Sebab tu ada siri-siri kadang-kadang kursus diberikan kepada orang Islam melihat kepada tipu daya mereka. Kalau kita berada dalam harakah mungkin kita tahu kan, tapi orang-orang di luar mereka tak nampak itu satu tipu helah mereka ataupun dakwah halus mereka. Kemudian perlu ada penguatkuasaan yang lebih bersungguh-sungguh. Yang ini kita dapat walaupun ada peraturan yang kita sebut tadi, tapi penguatkuasaan wallahu alam. Ini kita serahkan kepada orang yang berautoriti. Kalaulah kita melihat kepada peraturan yang kita sebut di atas tadi, perkara 11 kurungan 4 ni, seolah-olah tak ada ruang lah. Tak ada ruang. Mungkin kita tak bahas di sini. Tak ada ruang orang bukan Islam ini untuk menyebarkan ataupun membawa orang bukan orang Islam masuk ke Kristian atau ke agama lain. Tak ada ruang. Kalaulah betul-betul diamalkan peraturan tersebut. Ini mesti tegas daripada pihak kerajaan. Berdasarkan peruntukan yang disediakan di bawah Perlembagaan Persekutuan dan enakmen negeri masing-masing. Persekutuan ada, negeri-negeri masing-masing pun ada. Keempat dan yang paling penting adalah umat Islam sendiri harus bersatu menentang taktik-taktik mereka. Kita bersatu. Kita bersatu untuk melawan mereka. Tetapi kalau kita lihat kepada dakwah ataupun orang Islam ini antara satu kumpulan dengan kumpulan yang lain ni kadang-kadang saling serang menyerang kan. Kawan ni kata kat kawan ni tak setuju kawan ni, seolah-olah kita telah menghabiskan energi untuk melawan kawan kita sahaja. Sedangkan lawan kita adalah bukan Islam. Bila kita telah penat, habis masa, habis tenaga, habis wang ringgit untuk melawan kawan-kawan kita, kita tak ada masa, tak ada ruang, tak ada tenaga untuk nak melawan orang yang sepatutnya kita lawan. Ini Kristian ataupun agama-agama lain. Allah telah menyebut juga ancaman-ancaman mereka ni. Kita baca walan tarda'an kal yahud kan. Ayat-ayat surah Al-Baqarah ayat 120. Juga dendam lama mereka dalam surah Al-Baqarah juga ayat 102. Allah berfirman, anda baca sedikit. Banyak di antara ahli kitab Yahudi dan Nasrani suka kalaulah kiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman. Karena dengki yang timbul daripada diri mereka sendiri sesudah nyata kepada mereka kebenaran Nabi Muhammad SAW. Oleh itu maafkanlah dan biarkanlah oleh kamu akan mereka sehingga Allah datangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas setiap sesuatu. Ini semua ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa mereka ni tak akan redha kepada kita dan mereka membuat apa saja tipu helah untuk merosakkan akidah orang-orang Islam. Hadis Rasulullah ni daripada Jabir, ini kisah Umar ni. Umar ni dia kadang-kadang dia suka baca kitab Taurat. Kitab Taurat dia suka baca. Kemudian kitab-kitab yang lama dia baca. Sebab Umar ni orang yang suka membaca dan dia boleh baca bahasa-bahasa Ibrani. Ketika Umar datang menghadap Rasulullah SAW, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, kami ada mendengar cerita-cerita dan nasihat pengajaran yang menarik hati kami daripada orang-orang Yahudi. Dia kata, dia rasa itu baik, bolehlah nak guna. Maka Rasulullah SAW, Umar kata, maka bagaimana fikiran Tuan? Maksudnya Umar meminta pendapat daripada Rasulullah. Bolehkah kami menulis sebahagian daripadanya? Mendengar yang demikian, baginda SAW bersabda, adakah kamu merasa ragu serba salah dalam ajaran agama kamu sebagaimana kamu kaum Yahudi dan Nasrani yang telah ragu dan
meraba-raba dalam ajaran agama mereka. Demi sesungguhnya aku telah membawa kepada kamu agama Islam dengan keadaan yang jelas nyata dan bersih suci daripada sebarang perkara syirik dan menyeleweng. Dan kalaulah Nabi Musa masih hidup lagi, sudah tentu tidak ada jalan lain baginya selain daripada menurutku. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Dia jelas kepada kita pada ketika itu lagi Rasulullah SAW telah melarang Umar. Walaupun di sana ada unsur-unsur yang kita rasa baik, tapi dalam Al-Quran itu adalah lebih baik, lebih lagi baik, lebih lagi terpesona dengan ayat-ayat yang ada di dalamnya. InsyaAllah kita akan lihat sedikit beberapa kesan yang realiti dalam pendakyahan mereka, terutama di Malaysia, dan mereka telah menggunakan segenap kekuatan yang ada pada mereka. Islam boleh dikira sebagai mencemar ketetapan perlembagaan yang mengiktiraf Islam sebagai agama persekutuan. Perkara 3 dalam kurungan 1, perlembagaan persekutuan menyebut Islam adalah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama yang lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Jadi ulasan dalam perkara 3 kurungan 1 ini, Islam adalah agama persekutuan yang merupakan agama utama. Agama utama. Mereka mentafsirkan ataupun menyebut agama persekutuan dan agama-agama lain boleh diamalkan. Mereka menyebut agama lain dengan agama Islam ni setara. Setara. Boleh. Sana boleh, sini boleh. Tetapi dalam perkara 3 dalam kurungan 1 ini, dia tidak setara. Kan agama Islam ni agama persekutuan, mana-mana yang agama lain ni boleh diamalkan. Orang-orang bukan Islam tidak boleh mengajak orang Islam untuk masuk agama lain. Perkara 11 dalam kurungan 4 perlembagaan persekutuan menyebut undang-undang negeri dan berkenaan dengan wilayah-wilayah persekutuan, Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, undang-undang persekutuan boleh mengawal ataupun menyekat pengembangan apa-apa doktrin ataupun kepercayaan agama di kalangan orang yang menganut agama Islam. Ini juga jelas seperti sebut tadi, tidak boleh mana-mana agama lain untuk mendakwah orang-orang Islam. Ini semua kuasa, hak Islam sebagai agama persekutuan, semua hak. Yang ini unik Malaysia ada benda ini kan. Kalau negara-negara lain tak ada dah. Banyak kes murtad. Kalau dilihat dalam unjuran kes tahun 2000 sampai 2010 di sini disebut. Permohonan dan kelulusan. Paling banyak sekali yang mohon ni Sabah. Sabah yang mohon 238, yang diluluskan 67. Negeri Sembilan yang mohon 172, yang lulus 33. Selangor yang mohon 99, yang lulus 0. Wilayah Persekutuan yang mohon 56, yang lulus 10. Perak yang mohon untuk murtad ini 47, yang lulus 12. Pulau Pinang yang mohon 36, yang lulus 1. Melaka mohon 12, lulus 3. Pahang mohon 8, lulus 7. Pahang paling tinggi sekali lulus. Johor mohon 8, lulus 0. Kedah mohon 5, lulus 1. Perlis mohon 3, lulus 1. Sarawak mohon 1. Sarawak walaupun orang Kristian kuat di sana. Mohon 1, lulus 0. Terengganu mohon 1, lulus 0. Kelantan tak ada. Tak ada mohon, tak ada lulus kan. Ini hebat Kelantan lah. Jadi statistik ini berdasarkan kes yang dilaporkan secara rasmi. Yang tak rasmi itu banyaklah. Kita tidak dapat mengukur sejauh mana dahsyatnya masalah ini tanpa kita menyelami tahap keseriusannya. Kalau kita tak turun dalam masyarakat ni, kita tak faham. Kita tak berdakwah kepada orang asli, kepada orang bukan Islam, kepada Kristian, kita tak jumpa mereka, kita tak tahu
Kan kita tak turun dalam masyarakat, kita lihat anak-anak muda dengan gaya mereka, dengan macam-macam perangai mereka ni, kita tak tahu macam mana seriusnya keadaan sekarang ini ataupun sesi yang mereka telah buat. Dan mereka telah menggunakan pelbagai bentuk kekuatan, seperti contoh kita sebut media. Mereka telah menggunakan media dengan sepenuhnya. Kalau di dunia atau negara-negara lain, mereka membeli media tersebut dan mereka dakwah melalui media itu. Di Malaysia dia ada peruntukan-peruntukan yang lebih serius lagi. Kalau kita lihat dua kes di sini, ada dua kes yang sebelum ni mungkin kita pun pernah dihebohkan, kes Lina Joy kan. Lina Joy ni ataupun nama asalnya Azlina Jailani, lahir tahun 1963, tukar agama pada ketika umur dia 26 tahun. Tahun 98, dia bangsa Melayu keturunan Jawa, asal agama Islam. Jadi dibesarkan di kalangan orang Islam, mak ayah dia Islam. Agama selepas murtad, dia pilih agama Kristian. Dan ini kes ini telah diliputi oleh banyak media. Kita lihat nanti apa kekuatan yang ada pada mereka dan apa perancangan mereka untuk kes-kes ini. Yang kedua, kita lihat yang kedua dulu, Aisyah Bukhari. Nur Aisyah, nama dia Nur Aisyah Bukhari. Nama Kristian dia Aisyah Felicia Bukhari. Bangsa Melayu, lahir 72, asal Islam, agama Islam, dibesarkan dalam keluarga Islam, penuh didikan agama Islam. Murtad nak masuk Kristian. Dalam kes yang panjang antara dua orang ni, terutama Lina Joy tadi, sampai tahap yang terakhir sekali mereka telah menubuhkan IFC. Semua kita tahu sebelum ini. Yang muda-muda tak berapa nak melihat. IFC ni barisan pemerhati ataupun gabungan pemerhati peguam-peguam ataupun NGO-NGO yang menyokong ataupun membentuk 11 NGO bukan Islam. 11 NGO bukan Islam, mereka bergabung untuk nak menangkan kes seperti Lina Joy tadi. Mereka sanggup bergabung. Dan mereka telah menulis banyak perkara dalam 11 artikel dalam IFC mereka. Kalau kita lihat artikel-artikel yang mereka tulis ni, memang dia akan menggugat keadaan orang Islam di Malaysia. Kalaulah kes itu dilihat kepada ataupun dirujuk kepada apa yang mereka buat. Banyaklah perkara seperti mereka definisikan individu kan, individu tidak ada kaitan dengan macam-macam peraturan dan sebagainya. Ini cerita yang panjang sekali. Kemudian kita lihat kepada realiti semasa pendedahan. Realiti semasa yang kita lihat tadi